image itu. Tapi bila awak run dekat enjin carian, teks tu dia tak keluar. Okay, bila cursor move tu pergi dekat over image tu baru keluar mention berkaitan dengan image tu. Okay, ALT, alternate text. Okay, title attribute text, ALT. Okay. Ini dia buat dia letak image. Okay, ALT text provide navigation and content information. Okay, untuk image ni awak boleh buat sebagai navigation jugalah. Okay. Contohnya awak punya content and awak letak image dia kat tepi tu. Macam siapa buat gitu ha? Ada contoh saya tunjuk tu. Yang exercise biografi tu kan dia letak image kan, rama-rama kan. Itu salah satu navigation lah. Okay, navigation and content information. Boleh juga letak image. Okay, maknanya kita boleh klik lah dia. Okay. Okay, ini dia nak tunjuk title attribute yang dimaksudkan tadilah, ALT ni. ALT ni bila awak pergi cursor move over pada image tu, dia akan keluar information text dah kat sini lah. Okay, apa yang ditulis di sini dia akan keluar dekat website awak ni. Okay. Kalau awak pergi keluar daripada image tu, dia tak akan keluar lah information ni. Ini just untuk explanation kepada user lah. Okay. Ini panjang lebar image semua kita boleh ubah lah. Okay. Kecil ke, image besar ke kan. Main kat situ lah. Ini size dia 200 kali 267. Yang ini 1134. Ini 1 kali 200. Okay. Perbezaan lah. Awak kena pandai lah main ratio image tu. Okay. Panjang ke kan jadi melonjong lah apalah. Awak kena pandai tengok. Okay. Kalau boleh secantik-cantik image tu, saiz asal dia banyak ni, besar ni. Bila awak kecilkan pun image dia ada beza, sama. Cumanya saiz saja berbeza. Kalau macam yang ini, ni asal dia bulat elok kan. Lepas tu bila awak ubah dia jadi lonjong macam ni. Dia jadi tak cantik lah, maknanya tak elok lah. Okay, tak berapa elok lah image macam ni. Okay, incorrect. Okay, ratio incorrect. Okay, ratio incorrect. Okay, maknanya awak kena pandai. Kalau awak kurang kat sini, berapa? Awak kena pandai-pandai reduce image tu supaya image dia sama. Cuma berbezanya adalah size image sahaja. Okay. Sample image size screen resolution. Okay, ini saya kalau 800 times 100 panjang macam ni. Ini macam ni. Bolehlah untuk banner awak kena set image tu berapa kali berapa. Untuk footer awak kan nak letak image berapa kali berapa. Boleh. Ni kelebaran size dia. Kalau awak pergi dekat Photoshop, awak biasa dengan Photoshop punya software, dia bila awak set size ni, dia akan automatic, dia akan display size dia besar tu. Jadi awak boleh design je dalam tu, save as, and then bila awak masuk dalam HTML punya code, dia akan display size besar tu lah. Lainlah kalau awak nak adjust pula dalam HTML ke dalam CSS punya style, awak nak ubah pula dia punya size tu, dia akan berubah pula lepas tu. Okay. Pandai-pandai lah yang ni size ni. Okay. Tag, floating image, tambah space dan sebagainya lah. Okay. Yang ni CSS dia lah, dia tambah style border. Okay. Source di mana yang lebar, alternate dia. ALT, attribute text. Attribute text. Bukan alternate attribute text. ALT.
attribute text. Okey, ini bila awak nak remove hypertext border from image. Okey, bila awak buat image tu boleh image tu ada border kan, border dia. Hypertext border. Sini apa ni? Okay, style border none. Okay, none ni maknanya awak buang hypertext image. Okay, hypertext image there was a default way display the hypertext border around image. Okay. Okay, secara default dia engine carian punya default behavior dia akan display border pada image tu. Okay, bila user pergi dekat image tu dia akan keluar apa? Dia akan keluarlah hypertext display warna biru tu. Okay, hypertext. Cara nak buang dia awak kena guna style border none lah, makna kosongkan hypertext itu. Okay, dia akan border dia akan jadi tak ada lah. Okay, tapi boleh lagi, still lagi boleh cursor boleh pergi dan boleh klik. Cuma kita tak nak ada border ni. Bila ada border ni nampak tak menarik lah. Macam awak nak klik hyperlink. Hyperlink pada image tu kan. Kalau tulisan, kita tahu tulisan bila ada hyperlink dia jadi warna biru. Kalau image awak buat hyperlink, dia akan create border tu warna biru. Jadi tak cantik lah. Okay, jadi nak buang tu awak boleh guna CSS border none untuk buangkan hyperlink border tu. Okay. Ni kalau awak nak buat image tu boleh klik. Okay. Jadi nak tanya ke apa ke boleh silakan. Okay, ni nak susun lah untuk cara nak susun ni saya dah tunjuk dah sebelum ni kan cara nak susun image left right. Okay, nak letak space around image. Ni kan. Kalau macam ni kan tak menarik kan, rapat dengan image. Jadi boleh letak space white kat situ lah. Boleh letak space margin kat situ. Okay. Okay, satu lagi yang kedua kaitan dengan color. Okay, color. Okay, dalam basic color punya komputer kita ada RGB. Okay, red, green, blue. Okay, ni yang basic color lah. Okay. Color date amount of data used to create color. Okay, biasanya color untuk 8 hingga biasa 8 bit dia hanya 256 color sahaja yang boleh display. Okay, 16 bit ada berapa pula? Dia ada dia punya bilangan color yang terlibat lah. Okay, manakala 24 bit dia ada 16.7 million colors. Okay, biasanya 24 bit untuk JPEG, GIF 256 punya colors. 16 bit dia adalah berapa bilangan colors dia. Okay, perbezaan bits menandakan perbezaan berapa banyak bilangan color yang digunakan. Okay, yang boleh digunakan. Okay. Okay, the amount of data used to create color on a display is called the color dip. Okay, color dip ni adalah bilangan data. Okay, bilangan data yang digunakan untuk create color. Okay, contoh 24 bit ke 60 bit ke 8 bit ke itu dikenali sebagai color dip lah, bilangan bit data dia untuk color display. Okay. 24 bit dia nampak clear. 8 bit dah nampak pixel dia ni kan tak berapa clear. Okay, sebab dia hanya 256 color sahaja. Manakala 24 bit tu yang detail-detail tu dia boleh fill lagi lah. Okay, pixel dia tu boleh fill lagi. Kalau yang ini dia tak boleh nak fill sebab color dia hanya 256 color sahaja. Okay.
Ini dalam CSS. Okay, code. Okay, code color, nama color, and then color name. Kita boleh guna code. Sama ada dalam CSS awak nak guna code ataupun awak nak guna color name pun boleh. Okay, tapi biasa kalau VS Code tu dia dah bagi color name lah. Tak payah dah awak pening-pening nak cari hexagon nama dia. Hexadecimal. Okay, nombor hexadecimal ni kalau awak pening-pening nak cari kan warna red berapa, warna silver dan sebagainya. Okay. Okay, ini RGB color values. Okay. Awak boleh main percentage kat sini lah. Percentage kalau RGB color 0 to 55 to 55 dia color apa? Dia ada nama, dia ada color dia. Kalau 000 tak silap saya warna hitam. 255 to 55 to 55 warna putih. Warna white. Kalau tak silap saya lah dia punya percentage RGB dia tu. Zero color to maximum color. Okay. Okay. Ni ada 3 row lah awak boleh guna. Number dan juga hexadecimal punya format boleh guna. Okay. Untuk color ataupun nak guna yang ini ataupun yang ini untuk RGB. Ataupun satu lagi name. Name color. Okay. Juga boleh digunakan lah. Okay. Tak ada salah maknanya kalau awak nak guna ni pun tak ada salahnya. Okay. Background color, background image layer, content layer. Okay. Ini macam mana awak nak letak background color layer, background image layer dan juga content layer. Okay. Okay, nak control color menggunakan CSS. Okay, guna color. Nak letak name, color name boleh, hexadecimal value boleh, RGB number pun boleh ataupun RGB percentage pun boleh. Okay. Ini hasil dia. Okay, nak ubah link color. Okay, nak ubah link color. Okay, hypertext link. Boleh. Kalau sebelum ni hypertext link warna biru kan? Bila pergi active link nak tukar color lain. Lepas tu bila mouse tu dah keluar daripada link tu, color lain juga boleh. Active link dengan visited link nak ubah color. Boleh. Okay. Kalau sebelum ni tak adalah standard color biru je kan. Awak nak buat warna merah. Lepas tu bila cursor pergi jadi warna kuning ataupun cursor pergi jadi hijau pun boleh. Okay. Okay. Ni background color pada ni lah awak boleh ubah color background. Okay. Background color pada elemen web page itu. Contohnya dekat tajuk ni kan. Kan dia ada dia punya padding kan. Padding ni boleh color. Ataupun awak tak nak color pun boleh. Atas kreativiti lah. Okay. Setting page background color. Okay. Body, background color and then apa warna lah kat sini. Okay. Ini CSS CSS. Kalau dalam HTML awak boleh tambah dalam body lah kat sini. Okay, background bla 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 bla. Okay. Ini dipanggil inline CSS. Ini dipanggil external CSS. Okay. Inilah. Okay. Background set dia warna ni dia jadi warna biru. Ini navigation link background set to white. Okay, set to white. And then bila pergi cursor, dia akan tukar warna lain pula. Kalau tak nak ubah color, stay. Kalau nak ubah, boleh ubah. Okay. Okay, creating a text reverse. Reverse text in heading. Okay, background and foreground colors. Okay, ini
text color to white and the background color to blue. Okay, dia nak ubah warna ni lah, dia main padding dengan background color pada header ni. Okay. Okay, dia nak buat text tu warna putih, background color dia warna biru. Okay, kita just guna property CSS yang inilah, color padding dengan background color. Okay, dah akan jadi macam ni. Okay, tulisan putih, background merah. Kalau sebelum ni tadi, tulisan merah, background putih kan. Jadi nak tukar tulisan jadi putih, background tu jadi merah. Okay, mana awak kena anda main CSS properties kat sini lah. Okay. Background image. Okay, background image CSS. Okay, ni awak nak letak background image. Okay, cara dia macam ni. Background image dot URL, nama file tu lah. URL image tu di mana. Okay. URL value syntax. Okay. Ataupun kalau awak ada save kat mana-mana lah image tu, dalam desktop ke, dalam folder homepage awak ke, awak kena letak lah URL dia tu, // nama folder dan sebagainya. Kalau tak jumpa image tu kat mana. Okay. Ni cara nak letak, nak cari image background dan juga letak padding pada image tersebut. Okay. Supaya ada ruangan. Okay. Kita tak nak terlalu dekat tulisan dengan image. Ini pun awak kena teliti satu-satu lah. Sebab tu nak jadi orang kreatif ni susah tau. Nak jadi orang kreatif ni, dia mata dia tu nampak je mana silap tak sama, tulisan dengan gambar pun tak sama. Dah nampak kan, ada kosong ke tak kosong ke, dekat ke jauh ke. Macam ni tulisan ni sengit lah kan, tak masuk lah, nak justify lah. Semua tu kita kena bagi website kita tu cantik. Bila user masuk website awak tu, mata dia tenang je kan, nampak. Tak ada nampak cacat di mana-mana. Okay. Ini kalau awak nak image awak tu repeat. Okay. Background repeat. Katakanlah awak ada satu je image ball ni kan. Dan awak nak image ball awak ni repeat banyak dalam background awak. Okay. Boleh repeat banyak. Okay. Awak boleh letak background repeat X. Repeat Y. Okay. Repeated. Okay. Mana contoh kat sini ada tak? Graphic repeat graphic repeat horizontal. Okay. Contohnya macam ni. Okay, dekat repeat Y tadi, katakanlah image dia ni dia guna image ni. Image dia satu petak ni je. Petak ni je image dia. Okay, kalau awak display ni biasa dia akan display kat atas ni satu ni je. Okay, sebab size dia kan. Tapi bila awak buat repeat, background repeat Y. Okay. Background repeat. And then repeat Y kan. Maknanya Y ni dia akan repeat secara ke bawah. Okay, kalau graf ni kan, X ini Y kan. Maknanya bila repeat Y, dia akan repeat ke bawah. Kalau repeat X, dia akan repeat kiri ke kanan. Macam tu. Okay, kalau repeat Y, image ni dia akan repeat banyak kali lah. Sampailah dia jumpa frame dia kat bawah tu. Sampai tamat lah. Sampai tamat frame dia akan stop. Okay. Kalau yang ini, repeat X, maknanya dia akan repeat image ni kan.
Image ni satu ni je. Okay, image ni kat sini. Okay, dia akan repeat ke kanan sehinggalah dia bertemu ending dia kat tepi ni. Last sekali. Okay, faham tak? Maknanya awak tak semestinya awak nak letak color je kan kat tepi ni, kat atas ni. Awak boleh juga letak image and then awak boleh buat repeated image kat atas ni, dia jadi cantik. Kalau kadang-kadang awak tengok web page orang kan, kenapa dia punya border hidden ni cantik je kan. Maknanya dia ada image dia macam ni. Image dia macam ni kan. Bila dia combine banyak, dia bersambung tu jadi satu line. Cantik lah jadi header web page dia tu. Okay. Okay, lagi apa lagi dia nak tunjuk kat sini. Okay, no repeat. Okay, background no repeat. Kalau tak nak repeat lah. Okay, single. Okay. Single maknanya tak nak repeat, no repeat value. Okay, kalau dah tak nak repeat, tak payah letak tak apa ni. Kod-kod dah lepas ni nak repeat, just boleh add key je dia punya value tu. Okay, position. Okay. Right ke left ke kan. Repeated Y, repeat Y, background position right. Okay, center top, left top. Ni percentage dia lah. Percentage background position. Okay. Vertical horizontal image. Okay. Ni repeat on Y kat tepi ni. Left. Repeat on Y, X tapi right. Okay. Repeat on X axis tapi top. Repeat on X axis bottom kat bawah. Okay. Itulah summary hari ni kita belajar format image, color, reduce image size dan juga penggunaan warna. Okay, color properties, padding background, choose background image. Okay, and then bolehlah buat implement dalam projek. Okay. Okay. Clear? Clear ke? Okay ke? Okay ke? Okey, doktor. Okay. Okey. Pukul berapa hari ni? Nak ambil pukul berapa ni? 10, 11.30 dah. Okay, boleh dah ni nak ambil. Okay, cumanya untuk audio ni, audio video ni boleh kalau awak nak tengok. Dia just intro je macam mana kita nak masukkan video, audio kan. Okay, ni pengenalan sound ni apa dia kan. Sampling, wave, ni awak baca sendirilah Hertz dia punya gelombang audio lah apa ni kan. Frekuensi, amplitude, ni untuk pengenalan lah Awak nak mengenal audio video ni dia ada gelombang dia ada gelombang. Naik turun. Kalau nyaring tu dia punya gelombang dia tinggi. Kalau sunyi sepi tu gelombang dia mendatar pada barisan ni. Kalau ini gelombang dia ni normal lah. Kalau yang nyaring tu kan, kalau macam ni dia gelombang yang tinggi. Ni dia tak ada. Senyap, malaikat lalu katakan, malaikat jalan. Lepas tu habis sing balik dia naik. Macam tu lah. Audio ni dia ada gelombang dia. Okay. Dan dia ada dia punya rate dia frekuensi. Okay. Measuring dia menggunakan HERTZ ni apa panggil Bolehlah awak baca lah ini Hertz. Okay, Hertz nama dia. 1 kHz bersamaan dengan 1000 Hz. Dia macam kilogram. Okay, 1 kilogram bersamaan 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Sound pun sama juga dia punya wave gelombang dia. 1 kHz bersamaan dengan 1000 Hz. Okay. Okay. Tapi yang ini tak masuk midterm lah. Audio video ni nanti saya ingat saya nak
Awak bolehlah just baca tengok dulu pengenalan ni, pengenalan video tu apa, audio apa, animation apa ni saya akan tambah lagi nota. Nota ni saya baru masukkan audio dengan video. Animation dengan others media ni saya tak masukkan lagi. Okay. Okay, naik SEM nanti kita akan masuk bahagian navigation lah. Navigation ni boleh klik-klik button, nampak lebih interaktif lah sikit. Okay. Untuk first minggu pertama hingga 7 yang pertama ni, kita just belajar pengenalan apa itu www, apa itu internet, enjin carian, nak pengenalan kepada HTML, pengenalan kepada CSS dan sebagainya lah. Okay, pengenalan kepada warna, image, background dan sebagainya. Itu just kita belajar untuk 7 minggu yang pertama. Okay, 7 minggu yang selepas ini kita akan belajar lebih kepada navigation site. Kita nak bagi site kita tu hidup macam mana. Ada feedback, kita boleh klik, kita boleh back, kita boleh go mana-mana lah. Okay. Maksudnya untuk 7 minggu selepas ini kita akan belajar lebih kepada flexible page lah. Okay. Macam mana kita nak bina flexible page. Okay, dan juga fit page macam mana. Okay. Okay, ada nak tanya tak? Sampai situ sajalah untuk kuliah hari ni. Tak? Clear lah. Boleh kelas? Boleh doktor. Okay. Okay, jadi untuk attendance, ni saya nak recheck sekali lagi sebelum kita tamat. Okay, Hafiz Aikal ada? Ada doktor. Okay. Fadil Syukri? Tak masuk Fadil. Aidit? Aidit pergi mana Aidit? Aidit tak nak dengar saya bebe ni. Okay, Ainun Nadira? Ada. Ainun Syahira? Ada doktor. Aisyah Adila? Saya doktor. Aidit ada, ingat ke tak nak dengar saya. Bukan. Tadi. Tak nak dengar saya bebe dah. Okay, Aisyah. Okay, nanti apa yang saya, internet saya hilang. Okay. Nanti apa yang saya lecturekan tadi, awak kena implement lah dalam assignment ke, projek awak ke kan. Kalau nak letak email semua tu kan. Awak kena pandai-pandai lah ejah tu. Okay. Alif Haikal. Anis Fadila. Kalau ada masalah internet tu awak boleh check je kat tepi tu. Check webback tu. Arifah. Doktor. Okay. Auni. Saya doktor. Cik Muhammad Izwan. Saya doktor. Elia Rashikah. Ada? Ada. Okay, Mahirah Amani. Ada doktor. Muhammad Rafiq. Ada doktor. Ingat tak ada. Adwa. Aiman. Ada Aiman doktor. Mustaqim. Aiman Nabil. Ada doktor. Arman. Saya ada doktor. Fahrul. Fahrul tak ada. Haris Imran. Saya doktor Ada doktor. Okay, Aiman. Aiman pula. Ikhwan Hafizi. Ada doktor. Tadi masuk tak ni awak ni? Ada masuk lewat sikit. Apa?
11 suku. Sebelum Ha? aku Muhayyid. Yelah tu pukul 9 lebih aku 10 lebih. 10 lebih. Muhayyidin, tak apalah saya tanda 1. Muhayyidin. Okay, Syazwan. Ada doktor. Syamil. Ada doktor. Wardi Husni. Ada doktor? Okay. Munirah. Ada. Dania Zulaikha. Ada doktor. Atira. Ada doktor. Syafiqah. Lambat 10:30. Okay. Syuhada. Ada doktor. Alisha. Ada doktor. Okay. Anis Natasha. Ada doktor. Farha. Khalisah. Ada doktor. Patricia. Ada doktor. Nurin. Nurul Ain. Ada doktor. Masuk pukul apa tadi? Tadi pukul 10:30. Okay. Aliyah. Ada doktor. Amira Najihah. Farzana. Saya doktor. Nakibah. Ada doktor. Syafiqah. Ada doktor. Madihah. Saya doktor. Fatihah. Aisyah. Amin. Irfan. Ada doktor. Okay, Pak Ade Syukri ni tak tahu tak dapat dikesan Okey, saya nak pesanlah kepada kamu semua lah. Sekarang ni minggu ke-7. Lepas cuti semester, lepas ni dah mula sibuk lah. Lepas ni dah mula sibuk, dia tak sama dah dengan 7 minggu pertama ni. Okay, dengan testnya, dengan assignmentnya, dengan projek subjeknya, dengan projek FIP-nya. Okay. Jadi untuk projek FIP tu, dah boleh start lah. Buat lah, dah boleh start. Nanti awak kalut nanti. Buat dulu start. Saya hari ni, saya kena jumpa dengan dua orang student saya, FIP, Auni dengan Izzah. Izzah dalam ni ke Auni? Auni dengan Nakibah doktor. Auni dengan Nakibah. Izzah degree kan tukar. Okey, Auni dengan Nakibah. Okey, petang ni Okey, petang ni. Okey doktor. Auni jumpa saya, kita akan discuss. Okey. Okey, jadi saya doakan moga yang terbaiklah kepada semua. Jangan putus asa, kena kuatkan semangat. Belajar ni susah belajar ni susah, awak kena berkorban lah. Okey. Kita menuntut ilmu ni adalah jihad. Jihad ni bukan senang. Jihad ni bukan senang. Jihad adalah satu perkara yang sangat susah untuk kita lalui. Berduri, bercabang, semua ada laluan dia. Okay, jadi hanya orang yang kuat, hanya orang yang kental sahaja yang dapat melalui laluan inilah. Okay, jadi saya doakan awak kuatlah sehingga habis semester ni kan. Sem depan dah LI kan? Betul tak? Sem depan dah masuk LI. Okay, sem depan masuk LI. Lepas tu dah habis.
Okay, dah habis tu awak kena merancang masa depan. Sama ada awak nak sambung degree ataupun awak nak kerja dengan diploma. Okay, cumanya kalau awak kerja dengan diploma ni, taraf gaji, taraf diploma lah. Okay, awak kena tengok pula cara hidup awak tu masa depan macam mana. Okay, dengan harga barang semua sekarang naik taraf hidup pun tinggi, adakah cukup dengan gaji kerja banyak tu banyak ni, okay? Ataupun awak ada nak buat start business ke macam mana kan. Tapi kalau awak sambung degree mungkin ada perubahan, okay? Perubahan dari segi kerja yang lebih baik ke macam mana kan. Ataupun yang dah sambung degree tu, okay, cita-cita nak jadi pensyarah contohnya, okay? Nak menambah bakti kepada masyarakat lain, nak sambung master pula, lepas tu nak sambung PhD ke kan. Jadi itu awak kena rancang dari sekarang perjalanan hidup awak macam mana. Kerja ke, nak sambung belajar lagi ke untuk bagi taraf hidup, ataupun awak nak sambung lagi master seterusnya PhD. Jadi kalau macam saya ceritalah sikit background saya kan. Saya dulu daripada diploma juga. Diploma multimedia di Universiti Teknologi Malaysia, UTM KL, Semarak, Jalan Semarak. Okay, saya dulu kat situ 3 tahun. Saya habis diploma kat situ. Masa saya diploma tu saya target dah saya nak jadi pensyarah. Kan? Saya target dah jadi pensyarah, saya nak sambung sampai PhD. Maknanya yang mana nak ikut laluan saya ni, nasihat saya dia kena tabah dan kuat. Okay? Laluan saya ni saya daripada sekolah rendah, sekolah menengah, diploma, degree, master, PhD, non-stop. Memang saya belajar je. Non-stop lah. Saya kerja pun sekejap je, setahun gitu jadi pembantu pensyarah. Okay, saya habis diploma 3 tahun. Okay, and then saya sambung degree di UTM Skudai Johor. Masa tu saya macam boleh transfer kredit lah. Banyak subjek yang boleh transfer macam korang kan pergi mana-mana boleh transfer lah. UTM juga macam saya ni feeder UTM. And then saya habis dalam PhD degree saya dalam 2 tahun saya habis. 2 tahun saya target dah masa degree saya target dengan first class degree. Okay, saya target first class degree and then setiap semester saya maintain daripada 3.7 above lah. 3.7, next semester 3.8. Last kali semester akhir masa saya buat projek FIP, saya dapat 3.9. And then saya grad dengan first class degree lah. Kalau dulu UTM yang mana dapat first class degree tu masa convocation dia dapat medal tau, medal emas. Gantung kat leher tu kan pakai. Jadi mak ayah kita nak membanggakan mak ayah kita je kan. Di samping kita belajar kan untuk ilmu, kita nak membanggakan mak ayah kita yang susah payah banyak dah dengan kita kan. Daripada kita lahir sebesar 2 tapak jari, 2 jari tangan kita ni kan. Tapak kaki kita kecil dulu. Yelah kita boleh masuk universiti kan. Jadi kita nak membalas segala penak lelah mak ayah kita tu dengan kejayaan kita. Okey, jangan lupa. Jadi macam resmi padi, semakin kita berilmu, semakin kita tunduk. Jangan semakin berilmu, semakin ego, semakin sombong. Itu tidak menggunakan ilmu dengan cara yang betul lah. Macam tu Allah pemurka. Jadi kita selagi kita tinggi ilmu, lagilah kita kena merendah diri. Okey. Okay, saya dah habis degree, saya terus sambung master dekat UTM. Okay, saya buat research, master research 2 tahun. Okay, habis master saya jadi pembantu lecturer setahun. And then saya terus sambung PhD. PhD saya 3 tahun. GOT jugalah, habis graduate on time juga. Okay, semualah degree saya pun graduate on time. Sehingga saya buat PhD pun graduate on time. Jadi bila PhD
Kita jangan apa? Kita jangan kata alah dah dapat title doktor kan. Kita dah jadi sombong. Tu tak betul. Kita niat asal kita buat PhD untuk apa? Setengah orang niat PhD dia nak title DR tu kat depan. Okey, dapatlah seperti mana yang dia niatkan. Tapi tak ke mana juga. Okey, sebaiknya niat belajar kita tu kita nak membantu dan menabur balik ilmu yang kita dapat tu kepada masyarakat. Okey, kepada anak-anak didik generasi muda, generasi baru macam kamu ni lah. Okey, kita nak memanfaatkan ilmu kita. Okey. Kira sesi tazkirah lelah ni sikit sebab kuliah kan kita kena ada sikit. Okey. Setiap anak Adam tu bila meninggal dunia, 3 benda dia bawa kan. Pertama, doa anak yang solehah kan. Anak yang soleh, solehah yang mendoakan. Yang kedua, sedekah kita. Kita sedekah lah. Tak kira lah kita sedekah adik-beradik kita ke. Sedekah tenaga kita ke kan. Macam kamu ajar kawan-kawan yang kurang faham kan. Tu kamu kena niat sedekah lah. Niat sedekah ilmu, sedekah duit dan sebagainya. Okay, sedekah kita. Yang seterusnya adalah ilmu yang kita manfaatkan. Okay. Macam saya ajar kamu hari ni tu, saya dah dapat dah bahagian saya kan. Saya sampaikan ilmu saya, bahagian saya dah dapat. Awak pula macam mana? Awak kena sampai ke ilmu awak dapat hari ni kepada kawan-kawan yang tak hadir ke kan? Kawan yang tak faham ke kan? Awak sampaikan, bahagian awak pun dapat juga. Dia macam MLM punya marketing lah. Hierarki. Saya ajar awak, saya dapat. Awak ajar orang lain, awak dapat, saya pun dapat. Macam tu. Jadi yang untungnya yang duduk atas tu. Tapi tak ada masalah. Saya ajar awak, saya dapat. Guru saya yang ajar saya sebelum ni pun dia pun dapat. Sehinggalah kiamat. Sehinggalah akhir. Sehinggalah saya masuk kubur pun, katakanlah saya dah meninggal, awak manfaatkan ilmu yang saya ajar ni kan, saya ajar subjek ni, saya ajar kamu buat website. Awak habis pun awak kerja sebagai website programmer ataupun web designer. Awak guna ilmu yang saya ajar hari ni, suatu hari nanti awak jadi seorang yang hebat dalam designer punya website ke, jadi orang ternama ke mana-mana, orang besar kan. Awak kena ingatlah guru ni, saya yang mengajar ni. Saya dalam kubur pun saya dapat ilmu yang awak manfaatkan tu. Saya akan dapat juga commission dia, imbuhan dia. Jadi itu Nabi kata 3 perkara amal jariah yang kita buat atas muka bumi ni, pahala dia berterusan, mengalir sehinggalah kita mati. Jadi itulah kita kat dunia ni, kita tidak boleh menjadi orang yang sombong, tidak ke mana pun jadi orang yang sombong. Ibarat ular berbisa, bila menyusur di bawah akar pun bisa dia tak hilang. Maksudnya kat situ kita kena banyak bersabar. Kita kena banyak bersabar dengan kerenah orang macam-macam. Okey. Kalau dia jenis orang yang ego tinggi, kita kena merendah ego kita kan. Tak rugi pun kita merendah diri, tak rugi. Malah kita akan lebih disanjung. Kita akan lebih disanjung. Okey. Itulah 10 minit saya tazkirah hari ni. Dan saya doakan kepada semua anak didik saya ni, 40 berapa orang ni, 49 orang semua ni, okey, menjadi manusia yang baik lah, okey. Manusia baik. Kalau boleh, kalau ada masalah, kena sekarang kan media sosial sekarang ni bahaya tau, media sosial. Kalau awak salah guna, akan memakan diri. Kalau awak betul guna teknologi media sosial tu, dia akan memberi manfaat yang berpanjangan. Okay? Kalau awak salah guna, memang bahananya akan balik kepada kamu lah. Jadi, gunalah media sosial tu dengan baik. Okay? Sebarkan benda-benda yang baik. Okay? Kalau ada masalah ke apa, boleh berbincang. Okay? Boleh berbincang. Dekat di Uniza ni awak boleh carilah siapa-siapa pensyarah yang awak rasa selesa dengan dia untuk awak nak kongsi masalah ataupun masalah stres kemurungan ataupun
apalah benda-benda yang tak puas hati ke kan, awak boleh cari mentor awak ke, pensyarah mana-mana yang pernah awak belajar kan untuk awak share masalah. Tak ada masalah. Boleh, benda tu boleh diselesaikan insya-Allah. Okey, jangan terus pergi kepada media sosial. Okey, benda tu boleh boleh mendatangkan banyak kesan buruk daripada kesan baik. Mungkin tujuan awak buat tu untuk capai objektif ni kan, tapi kesan dia yang lain tu banyak lagi. Kesan dia yang lain tu banyak. Jadi kalau boleh selagi kita boleh tutup, kita tutup. Jangan bagi besar. Okey, selagi kita boleh tutup, kita tutup. Okay, samalah dengan aib orang ke sama, kalau boleh kita tutup, kita tutup. Jangan sebarkan aib orang, okey. Selagi Allah pelihara aib kita, kita jangan buka aib orang. Okey, bila Allah dah buka aib kita, tak tahu nak letak kat mana dah muka kita ni. Okey. Yelah, ingat yang tu je pesanan saya ni. Okey, pegang pesanan saya ni. Okey. Okey, sampai sini sajalah kuliah kita pagi ni. Saya mohon maaf kalau ada salah silap mana penerangan yang tidak jelas ke apa. Tapi kamu boleh study lah, kamu boleh tengok balik nota dalam klip dan boleh WhatsApp saya lah bila-bila masa lah untuk awak refer. Siapa nak share? Okey. Okey, itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi naik cuti exam kan. Okay, kita jumpa waktu exam nantilah. Exam nanti saya akan bagi soalan dalam klip. Okay, soalan dalam klip masa waktu exam adalah waktu kuliah kita. Okay, 10 pagi. Maknanya 10 pagi saya akan buka soalan. Awak kena download soalan, jawab, and then awak kena submit jawapan di dalam link klip yang saya akan bagilah. Okay. Jadi alert lah benda tu. Okay, Doktor, jadi ya. coding tu tulis tangan ke tak? Okay, untuk coding sebab awak nak tengok output sama kan. Okay, awak guna VS Code. Awak copy code yang awak buat tu lah. Boleh? Ikutlah tulis tangan ke, nak ni ke, tapi awak kena test code tu dalam VS Code, dapat hasil sama macam output. And then awak kena copy coding tu. Boleh? Copy coding tu, paste. Paste lah dalam Word ke mana-mana ke. Awak nak tarik pun boleh, nak tulis tangan pun boleh, ikut keselesaan awak yang mana. Saya tak push yang mana-mana lah. Okay, boleh nak buat dalam Word pun boleh ataupun awak nak tulis. Tapi kalau nak tulis tu, tulisan tu bagi jelas lah, jangan saya tak boleh baca kan. Susah saya pula, awak kena memudahkan saya untuk tanda. Hati saya pun senang, gembira, markah pun lebih lah. Boleh? Okay. Boleh doktor. Okay, itu sajalah pada saya. Good luck dan selamat bercuti. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nak buka ke video kejap? Berapa orang lah, 2-3 orang pun okey dah. Saya nak ambil bukti. Minggu lepas tak sempat nak snack dah. Siapa nak buka cepat? 2-3 orang je. Tak ada nak buka ni? Okey, itu sajalah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Sama. Masih Doktor. Waalaikumsalam.